Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Video kali ini direkodkan untuk memberikan penerangan secara asas bagaimana untuk marking resistant. Okey. Pada video yang lepas kita telah pun membuat penerangan berkenaan apa itu resistant, apa ciri-ciri resistant, definition resistant dan sebagainya. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk kita kenal pasti resistant on chart dan bagaimana untuk kita marking resistant on chart. Baik. Jadi kita ada 3 pair dekat sini, USD CHF, GBP USD dan Euro USD. Ada 3 pair macam biasalah. Saya dah clearkan semua objek untuk ketiga-tiga pair ni tadi. Jadi sekarang ni saya akan mulakan pemilihan daripada segi marking ni tadi. Okey, baik. So untuk Euro USD dulu. Kalau kita perhatikan di sini, pattern biru dan merah yang kita akan berikan fokus sekiranya kita nak marking resistant. Okey. Jadi dekat sini kita boleh nampak ada 1, 2, 3 dan 4. Okey. Dan seterusnya saya akan tandakan pada bahagian bawah dalam screenshot yang sama. Okey, done. Baik. Yang bahagian bawah ni saya buat warna merah lah. Okey, saya tandakan dengan warna merah yang bawah ni. Okey. Kenapa bahagian bawah ni saya tandakan dengan warna merah? Sebab dia berada lebih rendah daripada kedudukan current price. Kena ingat resistant kedudukannya perlu berada lebih tinggi ataupun atas daripada current price. Current price dekat sini. Okey, baik. Jadi sekarang ni resistant yang berada di atas daripada current price untuk Euro USD bagi time frame monthly ada 1, 2, 3, 4 anak panah yang berwarna hitam ni. Baik. So saya tandakan macam biasa rules dia, ambil whichever yang highest. Okey, ada 1, ada 2 dekat sini. Jadi kita akan ambil open untuk candle bear. Okey. Dan untuk resistant kita akan warnakan dengan warna biru. Descriptionnya saya bubuh dekat sini monthly. Okey. Jadi bahagian atas pula, untuk bahagian atas saya akan tandakan macam ni sebab yang ni lebih high, lebih tinggi. Manakala saya akan tarik yang bahagian bawah ni tadi untuk open bagi candle bear. Okey. Seterusnya yang bahagian sini pula, yang ni dia advance sikit, yang mana kedudukan untuk candle open dia, open untuk candle bear ni tadi lebih tinggi berbanding dengan close candle bull. Boleh nampak Baik. So dekat sini, okey, saya kira ada mungkin yang dah nampak dah ada berlaku pertindihan dan sebagainya. Tak apa. Kita just fokus untuk basic marking je dulu untuk recording yang ini. Baik. So selesai yang itu. Saya kemaskan sikit sebab dia start dengan dia start dengan bull candle. So saya akan letakkan saya punya marking ni dekat bull candle. Okey. Baik. So selesai. Ini untuk Euro USD bagi time frame monthly. Apa yang kita marking ialah resistant. Okey. Next saya akan pindah, saya akan buat contoh untuk GBP USD pula. Jadi sekarang ni kita boleh nampak kedudukan current price tu berada di sini. Okey. Manakala untuk formation resistant pula. Okey, sekarang ni kita nak trace dekat mana kedudukan resistant. Ada berapa resistant? Kena ingat resistant bermula daripada candle yang berwarna biru. Seterusnya candle berwarna merah dekat sebelah dia. Okey. Untuk resistant yang belah belakang ni tadi saya tak akan ambil. Saya tak akan ambil resistant yang bahagian belakang ni sebab resistant ini telah pun bertukar menjadi RBS dan telah dibatalkan. Yang tu advance lagi. Okey. Yang tu advance lebih kurang macam saya tak boleh nak cerita sekarang lah. Lebih baik saya tak cerita sekarang. Cumanya yang ni saya tak ambil. Teruskan menonton video, cuba fahamkan sampai kepada topik RBS dan SBR, advance marking. Tak jauh dah, dekat je insya-Allah. Baik. So macam mana cara kita nak tanda? Oh sebelum tu, ni dia. Biru merah, biru merah, biru merah,
biru merah dan sebagainya yang berada lebih rendah daripada kedudukan current price. Jadi saya tak akan ambil marking yang belakang ni. Okey, sebab current price berada di sini, manakala formation resistance itu berada di sini. Jadi bila mana dia berada di bawah daripada kedudukan current price, saya tak akan ambil lah. Sebab resistance dia perlu berada lebih tinggi daripada current price. Okey. Jadi saya on period separator dulu. Seterusnya saya pakai rectangle. Saya akan tanda macam ni. Okey. Antara high price untuk candle bull dengan high price untuk candle bear, high price untuk candle bull lebih tinggi berbanding dengan high price untuk candle bear. Jadi sekarang ni saya akan tandakan pada high price candle bear, high price bagi candle bull, dan seterusnya bahagian bawah ni saya akan letakkan pada open candle bear. Okey, macam tu. Dan seterusnya description dia saya akan letak monthly lah. Saya akan letak macam tu lah. Macam biasalah tu. Baik, jadi sekarang ni kita dah ada marking untuk sini. Seterusnya kita akan marking pada bahagian atas pula. Kalau kata perhatikan pada bahagian atas ni, sebab yang ni saya dah zoom in bagi habis dah. Jadi saya tak boleh nak zoom in lagi. Tapi boleh nampak dengan jelas di sini kedudukan candle high bagi candle bear lebih tinggi berbanding dengan candle bull. Okey, jadi saya ambil candle bear punya high lah. Okey, saya ambil candle bear punya high. Dia yang jadi masalah sekarang ni bila mana candle bear dengan candle bull punya high ni hampir lebih kurang sama. Jadi kalau saya tarik ke sebelah, takut-takut nanti dia lari. Okey, so saya akan biarkan dia macam tu. So ini result dia untuk GBP USD bagi time frame monthly. Yang ni pula saya tak akan tanda lagi sebab untuk candle bear yang berada di sini, dia masih lagi belum cukup ataupun dia belum close as a bear candle bagi time frame monthly. Okey. Sekarang ni baru 9 hari bulan 11, belum habis bulan lagi. Sebab tu saya tak marking yang tu lah. Okey. Jadi seterusnya untuk tadi kita buat Euro USD, GBP USD, USD CHF. Baik. Untuk USD CHF yang ni banyak sikit lah sebab apa dia downtrend kan. So kita boleh menggunakan marking resistance yang banyak kat belah belakang ni. Jadi kita clarify dulu. Dekat mana kedudukan current price? Bila mana kita dah clarify di mana kedudukan current price, seterusnya kita akan tengok dekat mana formation biru dan merah. Ni biru dan merah. Yang ni pun biru dan merah. Tapi yang ni saya tak boleh ambil. Nampak gayanya mungkin saya kena skip sikit. Dan saya kena bagi penerangan yang ni sikit lah. Sikit je lah saya akan usik insyaAllah. Baik. So yang ni dia, yang ini, yang ini dan juga yang ini. Baik. So sekarang ni kita mulakan dengan resistance yang pertama dulu. Yang paling awal, yang paling hampir dengan kedudukan current price. Dekat sini. Itu dia. Macam biasa description saya akan letak monthly. Seterusnya yang ini. Yang ni monthly. Yang ni pula kemudiannya yang ni. The next one adalah yang bahagian atas ni. Dan seterusnya yang atas satu lagi yang dekat sini. Baik, siap. Saya cuba, tapi jangan pening kepala lah kalau tak dapat. Kalau diperhatikan pada bahagian sini, ini juga merupakan resistant. Jadi sekarang ni dia close ke atas ni dan berlaku satu candle bear, seterusnya naik ke atas ni. Saya cuba lakarkan dengan menggunakan trend line. Dan saya tegaskan, kalau kata kurang jelas, tak berapa faham, jangan risau. Abaikan je. Saya takut nanti korang tak boleh nak move on pula bila mana kenapa tak ambil yang ni jadi tak puas hati pula kan. Jadi tak orang kata macam yalah tak sempurna jadinya kan. Baik.
So sekarang ni saya plot, saya buat plotting daripada close pergi ke close candle. Saya ambil close price semua ni. Close candle bear, pergi close candle bull, pergi close candle bear, pergi close candle bull. Okey. Dan seterusnya yang bahagian bawah ni saya ambil dekat sini. Saya stop dekat sini lah sebab candle ni belum close lagi. Okey, baik. Jadi sekarang ni bila mana kita perhatikan kedudukan resisten ni tadi, okey, price turun bawah, seterusnya naik dekat atas. Bila naik dekat atas ni current price masa tu dua candle ni masih lagi belum ada. Seterusnya menjadikan kedudukan resisten ini sebagai support. Sebab current price masa tu dekat sini. Jadi bila mana current price dekat sini, resisten ini dia dah jadi support, dia berada di bawah daripada kedudukan current price. Okey. Jadi bila mana dia berada lebih rendah daripada kedudukan current price, apa yang berlaku ialah marking ini kita akan kenal sebagai RBS, resistance become support. Itu nama resistance dia. Itu nama marking dia. Okey. Jadi kita letak warna biru. Seterusnya bila mana berlaku closing, bila mana candle pada bulan 10 yang lepas membuat closing, okey, dia close kat bawah ni, dia dah membatalkan kedudukan harga RBS ni tadi. Macam mana nak marking ke apa ke, yang tu jangan ambil tahu dulu. Saya just bagi simple explanation je sebab saya takut nanti ada yang tak boleh move on sebab duk terfikir kenapa tak ambil yang ni, kenapa Amin tak ambil yang ni. Jadi saya explain lah. Macam mana kita nak consider kata dia batal ataupun tidak. Bila mana RBS dia punya open lebih tinggi daripada kedudukan RBS ni tadi dan dia punya close lebih rendah daripada kedudukan RBS. Itu sahaja. Okey. Baik, sekian sahaja penerangan untuk macam mana kita nak marking resistance untuk 3 pair yang saya dah tunjukkan, Euro USD, GBP USD dan USD CHF, dan kesemuanya pada time frame monthly. Seterusnya, saya akan memberikan penerangan bagaimana kita nak marking resisten yang berlaku pertindihan pada time frame yang sama. Jadi saksikan video seterusnya. Cuba fahamkan sebaik yang mungkin video ni dulu. Okey, macam mana cara nak marking, macam mana nak declare resisten, macam mana yang tak boleh ambil dan sebagainya. Kalau tak dapat berkenaan dengan RBS dan sebagainya, jangan risau. Fahamkan bagaimana cara marking resisten, bagaimana cara untuk mengenal pasti resisten. Dia mesti berada di atas current price. Okey, dan dia berada di belah luar. Senang cerita, dia berada di belah luar. Okey, macam ni contoh luar, dia kat luar kan. Macam mana pun, bila mana dah belajar sehingga kepada peringkat RBS dan dah faham bagaimana marking RBS yang batal ataupun tidak, makanya barulah sempurna untuk pembelajaran resisten ni tadi. Kalau tak, nanti takut-takut tersalah pilih. Okey, sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.